mana seorang Nabi pun, kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. عليك يا سيدي.
Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM, Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah, kita berada di jam yang kedua untuk Destinasi IKIM pada petang Selasa ini, 1 Disember 2020. Masya Allah, sekejapnya masa berlalu kan? Belum lagi tahun baru. Itulah, tapi kepala kita ni mesti terbayang lah, ya Allah, tahun depan apa 2021. tak berlaku Ya kan? Allah, Masya Allah. Banyak-banyak semoga apa jua yang kita harapkan tambah-tambah lagi berkaitan dengan isu pandemik COVID-19 ni akan terus hilang, lenyap dan juga dijauhi segala keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Benar, kita akan haiti lagi perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarakanan Universiti Putra Malaysia, dan kita nak bincang dengan tajuk Tiada Perantaraan kepada Tuhan dalam Islam. Dan para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, dan untuk pertanyaan soalan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, insya-Allah kita akan sama-sama dengarkan rancangan Islam Agamaku seketika nanti. Bagi anda yang sedang memandu, hati-hati, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Terus setia bersama kami hanya di IKIM. لفيت كتير خفت المصير اللي انتهى له ناس كتير ألقاها أنا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة لفيت كتير خفت المصير اللي انتهى له ناس كتير ألقاها أنا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تذلنا اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني يوم ما اروح والدنيا تداريني والوحدة تناديني زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد اوعدوني لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا خايف اكون في الدنيا وحيد عمري يهون اضيع وانتوا بعيد اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني يوم
ندين زوروني مرة كل عيد أشوفكوا حتى من بعيد اوعدوني. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Syukur Mona kita dapat lagi bertemu di petang Selasa ini dan seperti biasa jadual kita akan ikuti lagi rancangan Islam Agamaku. Kita nak belajar tentang keindahan Islam kan. Apa yang boleh kita sama-sama amal sebarkan lagi kebaikan ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jom kita nak bersama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di talian Skype kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah sihat. Syukur Doktor. Masya Allah kalau ikutkan ni lokasi ni dekat rumah ni. Masih lagi bekerja di rumah Doktor. Alhamdulillah. Namun kita kat sini pun berkuliah juga bersama Doktor dekat rumah. Alhamdulillah masih lagi teruskan kuliah ilmu kita pada petang ini. Dan kita nak berbincang dengan tajuk pada petang ini iaitu tiada perantaraan kepada Tuhan dalam Islam. Jadi Doktor di awal ni mungkin boleh sediakan sedikit gambaran mukadimah dengan tajuk ini Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan bicara pada kali ini berkenaan dengan perantaraan. Perantaraan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita cuba buat bandingan dengan agama-agama yang lain. Jadi agama-agama yang lain mempunyai perantaraan yang kita nampaklah ya. Ada benda yang disembah, ada benda yang dipuja dan sebagainya. Tetapi apabila kita melihat kepada agama Islam, kita tidak akan nampak benda-benda yang diletakkan di hadapan untuk disembah. Ya. Bermakna dalam Islam, dalam agama Islam, ibadat itu adalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tak adalah bila nak semayang tu kena cari dulu satu pokok ke,
Atau bila nak semayang tu, nak doa tu kena letak satu benda, anak patung ke dan sebagainya, tidak ada. Terus direct kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cuba pejam mata tengok dalam agama-agama yang lain, ya. Kalau kita masuk ke dalam gereja Kristian sebagai contoh, kita akan nampak objek, ya. Kita akan nampak objek, ada patung, ya. Patung, ya, katanya patung Jesus, ya, patung Mary the Mother, ada bendanya itu. Bila kita masuk ke dalam tempat ibadat kuil sebagai contoh, kita akan nampak objek yang besar, patung, ya. Begitu juga kalau kita pergi ke rumah ibadat Buddha sebagai contoh, ya, ada objeknya, ada patung Buddha berbaring, Buddha tidur, Buddha duduk dan sebagainya, ya. Begitulah kena kita pergi tempat-tempat mana-mana ibadat, tempat ibadat pun rumah ibadat, ya. Kalau kita pergi ke Batu Kes sebagai contoh, kita nampak patung yang besar, ya, Dewa Murugan yang warna emas, warna kuning tu, ya, Dewa Murugan, anak kepada Tuhan Shiva, ya. Beza dengan agama Islam, kita tak akan nampak. Bila kita masuk dalam masjid, pejam mata tengok, lama dah kita tak pergi masjid ni. Ya, kita tak pergi masjid, saya pun dah sebulan setengah dah tak pergi masjid, tak pergi surau ni, ya. Jadi bayangkan, pejam mata tengok, ya. Pejam mata tengok, ada tak patung Allah Taala ke, objek Allah Taala? Ada tak patung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak buat patung Abu Bakar? Nama masjid ni Masjid Saidina Abu Bakar. Dalam masjid tu ada satu patung Abu Bakar As-Siddiq. Ada atau tidak? Tidak ada. Nama masjid ni Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Ada tak patung Saidina Umar? Tidak ada. Ini yang saya nak maksudkan, ya, keistimewaan dalam agama Islam, tidak ada benda yang sebegini. Tetapi timbul pula persoalan, habis tu orang Islam sembah Kaabah, ya, bila semayang sembah Kaabah, kena cari arah Kaabah mana. Bila pergi Mekah, ya, kena pusing Kaabah, kena menghadap Kaabah, semayang sujud ke arah Kaabah. Bukankah itu objek? Ya. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah. Kaabah bukanlah sembahan kita. Ya, Kaabah bukan benda yang kita sembah, bukan objek yang kita sembah, tetapi Kaabah, rumah tu, hitam bulat tu, Kaabah itu hanya sekadar kiblat sahaja. Tempat, ya, arah mana kita nak menghadap. Kiblat, arah mana kita nak menghadap. Ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelum itu Allah Ta'ala sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat taqalluba wajhika fis sama', bolak-balik wajah kamu wahai Nabi Muhammad ke langit. Ya, Nabi Muhammad melihat ke langit, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kiblat, ya, kiblat arah mana nak menghadap ni masa semayang ni, arah mana, ya. Jadi menghadap itu asalnya menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis juga bukan sembahan kita, bukan objek yang kita sembah, dia hanya kiblat, ya, hanya kiblat. Jadi Nabi Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 bulan atau 17 bulan. Kerana perintah semayang di Madinah itu ada Yahudi, dan untuk menarik perhatian Yahudi itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kerana orang Yahudi ini memuliakan Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad lebih cenderung menghadap ke arah Mekah, ke arah Kaabah. Jadi Nabi Muhammad melihat ke langit, bolak-balik ke langit, ya. Maka Allah kata, Allah melihat, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah melihat bolak-balik kamu wahai Nabi Muhammad di langit tu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan engkau wahai Nabi Muhammad ke arah qiblat. Kaabah tu qiblatan, qiblat yang engkau redha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Ya, jadi kita tak sembah Kaabah, ya, kita tak sembah Kaabah. Kalau Kaabah tu runtuh sekalipun, kena bom ke apa ke, kita semayang tetap ke arah tu juga, ya. Kerana apa? Kerana kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah Taala, cuma menghadap ke arah Kaabah. Ya, itu satu contoh bagaimana kita tidak menyembah Kaabah. Kalau Kaabah runtuh, dibom ke apa ke, kita tetap semayang. Kita tawaf kat situ juga.
Kalau kita lihat orang tukar kelambu Kaabah sebagai contoh, tukar kelambu Kaabah. Bila tukar kelambu Kaabah, dia naik atas Kaabah, dia pijak Kaabah. Mungkin dia melompat-lompat atas Kaabah nak tarik kelambu Kaabah yang berat tu, ya. Jadi kalaulah Kaabah itu sembahan kita, sudah tentu kita tak berani pijak Kaabah. Kerana kita kena muliakan Kaabah. Tapi Kaabah itu bukan sembahan kita. Masa tukar kelambu Kaabah tu, Kaabah dipijak, ditarik. Mungkin ada yang tugas tu lompat-lompat nak tarik kelambu Kaabah dan sebagainya. Dan begitu juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila nak azan, para sahabat Nabi antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia akan naik ke atas Kaabah, naik atas Kaabah, pijak diri atas tu, ya, melaungkan azan. Jadi ini antara bukti menyatakan bahawa Kaabah itu bukanlah sembahan kita, dan Kaabah itu hanya kiblat untuk menghadap ke arah itu. Jadi sebab itu kalau kita pergi lost, kita sesat dalam hutan ke apa, tak jumpa arah Kaabah, kita semayang je. Menghadaplah arah mana yang kita agak-agak, ijtihad kita inilah arah Kaabah, menghadap je lah. Maka semayang itu dikira sah, ya, kerana kita bukan sah Kaabah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, okey, itu dia di awal ni sebagai mukadimahnya kita faham di situ bagaimana perantaraan yang disebutkan tadi, dan sebenarnya kita buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan persoalan dan juga pertanyaan di WhatsApp konti IKIM 0114900404. Kejap lagi kita cuba sampaikan soalan-soalan anda kepada yang berbahagia, doktor. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحميد الوكيل القوي
dengan pelbagai informasi terkini. Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Muaz Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah Munah, kita nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan seperti biasa kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Untuk kita bincang dengan tajuk Tiada Perantaraan kepada Tuhan dalam Islam. Ya, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, di awal tadi doktor ada terangkan kepada kita bagaimana perantaraan dalam agama Islam kita. Namun kita nak teruskan lagi doktor, bagaimana kita nak menceritakan konsep perantaraan tersebut doktor. Silakan. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi saya sebutkan tentang Kaabah sebagai contoh ya, kerana timbul persoalan adakah orang Islam menyembah Kaabah? Maka jawapannya tidak menyembah Kaabah. Kaabah itu hanya sebagai kiblat sahaja ya. Sebab itu kita pijak Kaabah ya, tukar kambu. Sahabat Nabi bila berabah pun diri atas Kaabah ya ketika melakukan azan ya. Dan satu lagi kita melihat dalam agama Islam ini dia tidak ada pemujaan kepada makhluk, sama ada makhluk itu manusia ataupun haiwan ya. Tidak ada pemujaan ya. Kita tidak memuja, kita tidak mendewa-dewakan hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai Abdullah, hamba Allah, Nabi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebab itu kita tidaklah kita kata nak buat perkara-perkara nak buat objek Nabi Muhammad. Boleh je kalau kita nak korek tak. Kalau kali ni bayangan Nabi Muhammad ada je jasad Nabi dalam kubur tu. Apa kata kita korek sekali, kita ambil gambar, kita buat patung Nabi. Senang je nak buat sekarang ni. Tak ya. Kita tidak ada perkara yang sedemikian. Kerana kita bukan menyembah Nabi Muhammad, bukan memuja, mendewa-dewakan ataupun mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita lihat tengok dalam agama lain, dia ada kadang-kadang pemujaan tu ya. Orang ni dianggap sebagai jelmaan Tuhan. Orang ni boleh menentukan sebab dia ni ahli syurga ke neraka ya. Kadang-kadang ada agama yang sapu tangan dia duk lap hingus tu, lap mulut dia air liur dan sebagainya tu dia anggap barakah ya, disimpan ya. Dalam Islam tidak ada perkara yang sebegitu. Betul juga kita tidak ada pemujaan kepada haiwan ya, binatang-binatang yang tertentu yang dipersucikan, yang dipuja, yang dimuliakan, yang dimandikan dengan madu ke, dengan susu ke, tidak ada. Bahkan haiwan dalam Islam ya digunakan untuk manfaat manusia. Haiwan tu disembelih ya, haiwan tu diagih-agihkan dagingnya, manfaat manusia dapat. Walaupun kita melakukan ibadat korban itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manfaat daging korban itu adalah untuk manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat. Tak adalah kita kata dalam Islam ni kita sembelih, lepas tu darahnya dihamburkan ke Kaabah ke, darahnya dihamburkan ke satu pokok ke, dagingnya itu diletakkan di bawah satu pokok ke, tidak ada. Bahkan daging dia, even tulang-tulang dia pun orang ambil, makan habis semua, daging korban dan sebagainya, tak tinggal. Bahkan kulit dia pun dimanfaatkan, tak tinggal, dimanfaatkan oleh manusia, oleh masyarakat ya. Jadi ini kesucian, kemurnian agama Islam itu ya. Oleh kerana itu bila kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah, hanya bagi Allah ad-dinul khalis, agama yang suci, agama yang murni. Agama yang suci, agama yang murni itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantaraan. Sebab itu bila kita tengok orang yang ada sembahan-sembahan ya, objek-objek yang tertentu ya, kita boleh soal dengan akal kita ya. Kadang-kadang setengah orang kata, kenapa kita kena ada patung, kita kena ada objek yang tertentu? Antara sebab dia kerana Tuhan tu jauh, jadi objek ni nak mendekatkan kita kepada Tuhan ya. Katalah kita ambil satu benda, kita letak satu benda
Atau ini sebagai benda objek yang nak mendekatkan saya kepada Tuhan, ya. Jadi semua benda tu objek tu. Dia objek tu mendekatkan kepada Tuhan. Tapi kita boleh tanya balik, sama ada objek ni ada kaki ke? Objek ni ada tangan ke? Kalau ada kaki, ada tangan, bolehkah kaki, tangan objek tu berjalan membawa kita kepada Tuhan? Tidak juga. Jadi bagaimana objek ni nak mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai contoh, ya. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa ada objek, ya, kenapa ada patung? Kerana objek ni nak menyampaikan permintaan. Ya, kita datang wahai apa-apalah, kita kata patung sekian, ya. Tolonglah ampunkan kesalahan saya, kabulkanlah hajat saya, sampaikanlah doa permohonan saya ni kepada Tuhan, ya. Jadi supaya objek ni menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan. Tapi kita boleh tanya balik, objek ni ada tak telinga untuk dia mendengar permohonan doa kita? Objek ni ada tak mulut dia nak sampaikan kepada Tuhan? Kan nampak objek ni ada telinga, boleh tak telinga dia mendengar untuk dia sampaikan? Objek ni nampak ada mulut, boleh tak mulut dia bercakap menyampaikan kepada Tuhan? Ya. Jadi kita boleh timbulkan persoalan yang sebegitu. Jadi sebab itu bila kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kisah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ajak kaum dia sembah Allah Taala, tinggalkan patung-patung berhala dan sebagainya. Kaum dia tak mau juga. Akhirnya satu masa kaum dia keluar pergi tempat lain, Nabi Ibrahim ambil kapak. Nabi Ibrahim pukul kepala patung-patung tu, objek-objek ni tu potong, pecah. Nabi Ibrahim sangkut kapak tu di kepala patung yang paling besar. Sangkutkan kapak tu, ya. Jadi bila kaum dia balik tu tengok banyak dah patung-patung sembahan yang telah dipecahkan. Mesti Ibrahim kerja ni. Kan dia duk kata tak elok, dia duk ajak sembah Allah Taala, tinggalkan ni, mesti kerja Ibrahim. Maka panggil Nabi Ibrahim, tangkap, tanya Nabi Ibrahim, siapa yang buat? Kamu yang buat, yang musnahkan patung-patung ni? Maka Nabi Ibrahim kata, pasal apa saya pula? Tanyalah, patung yang besar tu kapak ada kat dia. Dia yang buat. Kan? Jadi sini kaum dia tertanya tak boleh nak jawab sebab dah tahu dah patung yang besar tu tak boleh bercakap, patung yang besar tu tak boleh bergerak, kan? Jadi kesitulah asalnya mereka nak pertahankan juga sembahan mereka ini, maka mereka buat keputusan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sini dalam Islam khalis, suci murni, tidak ada perataan, tidak ada patung-patung yang tertentu, ya. Jadi kita boleh bandingkanlah agama yang lain, ada sembahan kepada manusia, ada sembahan kepada haiwan, ada sembahan kepada objek, kepada patung dan sebagainya, ya. Oleh kerana itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun aw kama qala. Malaikat, yakni malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam satu rumah, atau mana-mana rumah malaikat rahmat tak masuk. Jadi tidak ada rahmatlah. Malaikat rahmat tidak masuk dalam mana-mana rumah fihi kalbun. Dalam rumah itu ada anjing. Anjing yang dibelah malaikat tak masuk, ya. Bahkan dalam hadis wahyu terhenti, wahyu daripada Jibril terhenti. Nabi tanya Jibril beritahu dalam rumah Nabi itu atau kawasan rumah Nabi itu ada anjing, maka Jibril tak masuk dalam rumah tersebut. Yang keduanya wala suratun, malaikat, yakni malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah yang mana dalam rumah itu ada surah, ada patung. Yakni patung apa? Timsalun yu'badu. Patung ni lah patung yang disembah. Ya, kalau anak-anak patung tu tak ada masalah, ya. Rumah kita ada anak patung, ya. Anak kita baling, dia kepak kepala tu, dia patahkan kepala, dia cabut tangan, patung Ultraman ke apa, cabut tangan, ya. Dia baling ke dinding. Itu patung mainan kanak-kanak, itu tidak mengapa. Malaikat rahmat masuk. Ini patung yang disembah. Jadi pastikan dalam rumah kita tu ada tak patung yang dimuliakan, patung yang disucikan, ya. Jadi jangan ada, ya, patung mainan kanak-kanak tidak mengapa. Jadi ini yang saya nak sebutkan bahawa
ya, kesucian, kemurnian agama Islam, ya, tidak ada perantara, iaitu patung, sembahan, dan kita boleh tengok beza dengan agama-agama yang lain. Wallahu a'lam. Allah, itu yang mana kita akan sama-sama tambahkan lagi kita punya ilmu dan juga pengetahuan kita, masya-Allah, dan sama-sama juga kita ingat-ingatkan juga seperti apa yang doktor terangkan kepada kita, semoga tak ada apa-apa berlaku kesyirikan. Okey, baik, kita nak rehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan agama berjuang. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Wow! Simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN I Plus bernilai RM1 juta berupa Mercedes-Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovesspn.com untuk info. Tetakluk terma ada syarat. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSBO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSBO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau anda berdepan tindakan undang-undang. Hubungi hotline 03 8911 0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Kuching 93.7 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan sebenarnya doktor, kita ada beberapa soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita 011290040004. Ada yang bertanya ni, Siti Masrina bertanya, doktor, bagaimana nak terangkan kepada orang bukan Islam jika mereka memberi alasan yang sama seperti kita menghadap Kaabah untuk solat. Jadi macam mana nak ketengahkan dakwah tersebut supaya mereka faham? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Soalan bagaimana kita nak bagi kefahaman ya bila orang kawan-kawan kita non muslim kata kamu pun sembah patung juga, sembah objek kerana kita menghadap ke arah Kaabah ya. Jadi saya ingat kita kena buat perbandingan lah ya. Buat perbandingan di antara objek ya. Kawan kita tu agama apa ya. Kalau dia agama Kristian, kita buat bandingan Kristian dengan Islam ya. Kristian dengan Islam, buat bandingan tengok ya. Bagaimana keadaan dalam Islam ya. Kita tanya dia tentang Kristian, kamu pula macam mana ya. Kami dalam Islam tidak sembah Kaabah, kami cuma menghadap arah tu. Macam saya contoh tadi lah sebut, kalau Kaabah tu dibom, Kaabah tu hilang sekalipun, Kaabah tu diangkat, batu bata dia pindah ke tempat lain, pindah ke Israel sekalipun, kami tetap menghadap arah tu juga ya. Kami tetap menghadap arah tu. Kerana itu yang diperintahkan, menghadap ke arah situ sahaja ya.
kami tak muliakan Kaabah, kita tak pernah minta doa kepada Kaabah. Ya, sebagai contoh, wahai Kaabah, ampunkanlah dosaku, tak ada. Wahai Kaabah, bagilah rezeki kepadaku, tak ada. Kita kata ya Rabbal Ka'bati, wahai Tuhan, wahai pemilik Kaabah. Ya, itu contoh. Sebab itu kita melihat contoh yang ditunjukkan oleh Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya, dia Arab Quraisy, dia jaga Kaabah dan sebagainya, tetapi bila tentera Abraha nak serang Kaabah, ya, mereka tanya Abdul Muttalib, apa lagi nak buat? Maka Abdul Muttalib minta apa? Abdul Muttalib, boleh baca sejarah dia, Abdul Muttalib minta dipulangkan balik harta-harta masyarakat yang dirampas, unta-unta yang dirampas dan sebagainya, pulangkan balik. Abraha datang nak musnahkan Kaabah, ya. Abdul Muttalib tak minta, wahai Abraha, baliklah, jangan serang Kaabah, kan? Tak. Pasal apa? Pasal Abdul Muttalib menyatakan, bagi Kaabah ini ada pemilik dia, dia jaga sendirilah. Kami jaga harta kami, Kaabah ni ada pemilik dia, Allah Ta'ala dia jagalah. Mana dia tauhid sungguh-sungguh. Tauhidnya Abdul Muttalib, ya, tauhid Abdul Muttalib diserahkan kepada Allah Subhanahu. Dia tak sembah Kaabah, nak musnahkanlah, ya. Kerana kami bukan sembah Kaabah, kami sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejarah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi pun, makna begitulah, ya, agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, ya, datuk Nabi itu, ya, yang fitrah, yang murni, yang suci itu, mereka tidak menyembah Kaabah, ya. Jadi saya ingat kepada yang bertanya, kita buat bandingan Islam dengan agama kawan kita itu. Wallahu a'lam. Okey, satu lagi soalan doktor dari Fahmi Azmi dari Tanjung Malim Perak bertanya. Doktor, apa pandangan doktor berkaitan sejadah yang bersulam Kaabah atau masjid? Perlukah kita hormati dengan tidak menggunakannya? Baik, sejadah, sulam Kaabah dan sebagainya tidak ada masalah, ya. Sejadah tu untuk lapik. Kita nak buat lapik, ya. Jadi ada gambar Masjidil Haram, kita boleh berdiri, kita boleh pijak gambar Masjidil Haram dalam sejadah tu, tidak ada masalah, ya. Ada gambar Kaabah, seketui gambar Kaabah dalam tu, kan, tak ada masalah. Kita nak sujud atas tu, kita nak pijak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia hanya sekadar simbol, ya, dia hanya sekadar lukisan sahaja, hiasan sahaja. Matlamat kita letak sejadah tu kerana sejadah tu bersih, ya. Tempat-tempat semayang kita tu mungkin kita rasa ada kotor ke apa ke. Jadi bila sejadah tu kita jaga elok-elok, tujuan dia nak bagi tempat semayang kita itu bersih sahaja. Wallahu a'lam. Boleh pijak, tak ada masalah. Masya-Allah. Itu antara persoalannya, doktor. Namun kita nak teruskan sedikit lagi, doktor, berkaitan dengan tajuk ini, tiada perantaraan kebutuhan dalam Islam. Baik, satu lagi yang saya nak sebutkan ialah kita tidak ada perantaraan jin, ya. Nak minta pertolongan jin, nak minta bantuan jin dan sebagainya, ya. Kerana kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita taklah minta, wahai bapa jin, wahai datuk jin, wahai jin ifrit, ampunkanlah dosaku. Tidak ada, ya. Tidak ada. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam suratul Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia di kalangan manusia ini yang berlindung, minta perlindungan kepada rijalin minal jin, golongan daripada jin, maka jin tu menambahkan kesesatan mereka. Jadi kita akan jadi sesat bila kita meminta bantuan jin, berlindung, minta perlindungan jin, jadikan jin itu sebagai perantara kita. Jadi sebab itu doa kita ialah doa yang kepada Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang derjam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan yang Allah ciptakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak mudarat sesuatu pun bila disebut nama Allah di langit walaupun di bumi, dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui, ya. Jadi tidak ada, ya, tidak ada perantaraan jin dan sebagainya, ya. Jadi inilah asas dalam agama Islam. Maknanya agama kita murni, agama kita suci, dan
dia tidak ada kelabu, dia clear, dia jelas, ya. Semata-mata wa'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi kamu tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembantu-pembantu Tuhan yang kita kena sembah juga ni, tidak ada dalam Islam. Oh, tidak ada Nabi Muhammad ni kekasih Allah yang kita kena sembah, tidak ada. Ya, kita letakkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dan kita berselawat. Maksud selawat, kita minta kepada Allah memberikan rahmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Ya, Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad, berilah rahmat, cucurilah rahmat, berilah kedudukan yang agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta lagi kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kejelasan dalam akidah Islam, ya, direct kepada Tuhan yang satu, the oneness of God. Tapi bila kita tengok, ya, banding tengok dengan ajaran-ajaran yang lain, kita akan nampak perbezaan. Kerana agama yang lain kadang-kadang dia menyatakan Tuhan satu, tapi banyak sembah benda-benda yang lain, ya. Kadang-kadang Tuhan yang banyak, dan Tuhan yang ada kuasa-kuasa yang tertentu yang terhad, dan tidak dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan tinggal sedikit masa lagi Doktor untuk kata-kata akhir dan kesimpulan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat perkara yang paling penting bicara kita pada petang ini ialah untuk kemurnian akidah Islam, iaitulah, ya, kita terus beribadat menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Kaabah, bukan menyembah patung, bukan menyembah jin, bukan menyembah Nabi Muhammad ataupun mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendewakan manusia, ya, kita tidak mendewakan makhluk, binatang dan sebagainya. Kita hanya mempertuhankan Allah, la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, semoga apa yang kita harapkan ini adalah satu panduan yang semestinya akan memberikan penjelasan yang tepat, yang sahih, yang betul-betul memberikan juga satu kebenaran kepada kita, dan kita percaya, masya-Allah, apa jua yang kita hadapi adalah Allah segala-galanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Dr. Nizam. InsyaAllah, Doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM, dan kita akan terus ikuti rancangan Islam Agamaku yang akan bersiaran di setiap hari Selasa jam 5.15 petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life, jalan cara untuk menjalani hidup, dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam, apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis mana yang lebih banyak. Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca Yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik, wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat kita dianugerahkan dengan kesempurnaan,
Ada yang diuji dengan kekurangan. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam bergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan. Sedekah Haus, Bank Islam. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Terbitan Buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Rentas negeri. Tenang dan ambil langkah-langkah perlu sebelum memulakan perjalanan jauh merentas negeri. Periksa kenderaan anda, pastikan ia selamat untuk perjalanan jauh. Dapatkan rehat yang secukupnya. Sekiranya anda pengidap penyakit kronik dan perlukan ubat-ubatan, bawa bersama ubat-ubatan anda. Jika perlu solat di R&R, sila patuhi SOP penjarakan sosial dan tidak bersentuhan. Setibanya di destinasi, bersihkan diri sebelum bertemu keluarga tercinta. Kita jaga kita dan selamat memulakan perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azim ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudh dhanbil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala
Allah